MCA mahu tindakan tegas dikenakan terhadap Ketua UMNO bahagian Bukit Bendera, Datuk Ahmad Ismail. Mesej itu disampaikan Naib Presiden MCA, Datuk Ong Tee Kiat hari ini. Walaupun bersifat peribadi, kenyataan Datuk Ahmad Ismail yang mendakwa kaum Cina adalah penumpang di negara ini telah memberi kesan negatif kepada rakyat. Biasanya ini perlu, tak kisah dalam parti mana sekalipun, tak kisah mana parti sekalipun, parti pemerintah, parti pembangkang dan sebagainya. Kalaulah sesebuah parti itu dia nak pastikan bahawa itu bukan pendirian parti yang berkenaan, itu hanya tingkah laku pribadi, tetapi orang yang mengeluarkan statement ataupun kenyataan itu kenalah disiplinkan supaya tidak memberikan rakyat satu gambaran yang salah. Datuk Ahmad Ismail mengeluarkan kenyataan itu ketika berkempen untuk calon BN di Permatang Pauh 25 Ogos lalu. Kenyataan beliau menerima kritikan hebat daripada Parti Gerakan. Gesaan supaya pucuk pimpinan Barisan Nasional mengambil tindakan tegas terhadap Datuk Ahmad Ismail turut disuarakan seorang lagi Naib Presiden MCA, Datuk Dr. Fong Chan On. Menurut Datuk Dr. Fong, kerajaan mungkin wajar mempertimbangkan tindakan mengikut akta hasutan ke atas Datuk Ahmad Ismail kerana mengeluarkan kenyataan berbau perkauman. Tindakan itu akan memberi pengajaran supaya semua pihak menghormati sensitiviti pelbagai kaum di negara ini. Terusik dengan kenyataan Datuk Ahmad Ismail yang berbau perkauman. Siang tadi, Setiausaha DAP Selangor, Lau Weng San, membuat satu laporan polis terhadap Ketua Bahagian UMNO Bukit Bendera itu. Laporan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Petang ini kita datang ke Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya untuk membuat satu laporan polis terhadap satu kenyataan perkauman oleh Datuk Ahmad Ismail, Ketua Bahagian UMNO Bukit Bendera pada 24 hari bulan Ogos 2008 di Permatang Pauh. Turut hadir di Ibu Pejabat Polis ialah Petaling Jaya ialah Exco Selangor Ronnie Liu dan beberapa ahli DAP yang lain. Langkah yang sama turut diambil Majlis Kebangsaan Eksekutif Pemuda Sosialis DAP Perak DAPSI. Laporan polis terhadap Ketua UMNO bahagian Bukit Bendera, Datuk Ahmad Ismail itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh jam 11.30 pagi tadi. The statement hurt the feelings of the Chinese in Malaysia and of seditious tendency. His refusal, Ahmad Ismail refusal to apologize on this statement shows that he has no regret over the statement made. The statement was made at the campaign for Permatang Pauh by-election and clearly with an intention to gain political motive by playing the racial cards. Difahamkan Sabtu lalu, pucuk pimpinan Barisan Nasional telah mengeluarkan amaran kepada Datuk Ahmad Ismail supaya tidak mengulangi tindakannya itu. Negeri di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September ini. Dan selaras sambutan itu, Penasihat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan agar 16 September akan diisytihar sebagai cuti umum. Menurut laporan Malaysia Kini, Penasihat PKR yang juga ahli Parlimen Permatang Pauh itu menyatakan cuti umum pada tarikh berkenaan akan mengeratkan lagi perpaduan antara rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tambah beliau, 31 Ogos akan terus disambut mengingati pembebasan Semenanjung dari cengkaman British, manakala Hari Malaysia 16 September pula akan memperingati gabungan Malaya dengan Sabah dan Sarawak. Dan mengulas cadangan penasihat PKR itu, Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng menyatakan kerajaan negeri tidak boleh melaksanakan cadangan itu tahun ini. It's definitely a good suggestion, but at this moment I think because we announced a public holiday on August 26, so if we want to do it, I think we will do it next year. But we are still willing to discuss. That's my personal view at the moment. Well, I'll check with my other exco members because we announced holiday on August 26, and I think the investment climate at the moment we've got to look after the interests of our factories also. So, but I think definitely, if not this year, definitely in the next years. You'll be able to announce September the 16th as a public holiday. Pada masa yang sama, Lim Guan Eng mengungkapkan adalah lebih baik sekiranya 16 September diisytiharkan sebagai cuti umum oleh kerajaan pusat.
Sementara itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR, Hee Loy Sian, menolak dakwaan bahawa cadangan penasihat PKR mengenai cuti umum bagi sambutan Hari Malaysia satu taktik politik. Tambahi, cadangan itu juga tiada kaitan dengan tarikh keramat 16 September yang didakwa bakal menyaksikan lebih 30 ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak akan lompat parti. Memang kita semua yakin, mereka akan join parti Pakatan Rakyat untuk form government baru. Dan satu date, itu satu date lah. Memang dia akan berubah dari semasa ke semasa. Yang itu date bukan penting untuk kita. Yang penting itu membawa perubahan. Susulan kes rampasan kapal tangki MT Bunga Melati 2 dan 5 milik MISC Berhad di Teluk Aden berhampiran pesisir pantai Somalia. Soalan sama ada wang tebusan 10 juta ringgit untuk membebaskan 39 kru termasuk 29 dari Malaysia akan dibayar, diajukan pengangkutan Datuk Seri Ong Tee Kiat. Beliau menjelaskan segala rundingan berhubung perkara itu jatuh di bawah bidang kuasa Kementerian Luar. Saya rasa ini eloklah kita rujuk pada ini jurucakap Kementerian Luar kita. Dan lain tu, selain daripada tu, kementerian saya akan susuli. Yang ni pun saya tetap pantau keadaan semasa dan besok saya akan mengarahkan supaya kita mungkin kita kena kaji kaji kedudukan semasa dan setakat mana ianya memberikan impak, meninggalkan impak kepada perkapalan kita. Walau bagaimanapun, kesan rampasan akan dikaji dalam tempoh 10 hari lagi. Sebelum ini, Wisma Putra menyebut akan bertindak bersendirian menggunakan pendekatan diplomasi dalam menyelesaikan kes ini. Selepas rampasan itu, Lanun membuat tuntutan sebanyak 10 juta ringgit dari MISC jika mahu 39 kru kedua-dua kapal itu dibebaskan. Yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi semalam dianggap sebagai pemanis mulut rakyat di samping menyembunyikan kegusaran berdepan rancangan peralihan kuasa Pakatan Rakyat. Ketua Pembangkang Baru Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu diminta memberi respon berhubung bajet itu berkata ianya jelas cuba memikat hati rakyat terutama di Sabah dan Sarawak dikala rakyat mula hilang kepercayaan terhadap pemerintahan kerajaan. Perdana Menteri nampak gemetar kerana resahan di kalangan rakyat. Maka dia cuba berilah sikit sebanyak gula-gula untuk orang Sabah, Sarawak dan orang miskin. Tapi dia lupa bahawa peningkatan kos sara hidup dan inflasi itu melonjak tinggi. Beliau yang juga ahli parlimen Permatang Pauh berkata bebanan kos sara hidup dan inflasi yang tinggi tidak mampu diringankan dengan hanya seperti langkah yang dibentangkan itu. Abdullah katanya dilihat mula gementar apabila secara sinis membidas usahanya mewujudkan kerajaan baru yang disifatkannya sebagai membazir masa. Bajet 2009 dibentangkan Perdana Menteri di parlimen semalam.